Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Adin Asbar. Berita utama, Barisan Nasional BN tidak menutup pintu kepada mana-mana gabungan atau parti untuk bekerjasama dalam pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17. Pengerusinya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, mesyuarat Sekretariat Kerajaan Perpaduan yang diadakan baru-baru ini telah memutuskan bahawa kerjasama antara BN dan Pakatan Harapan PH akan diperkukuhkan di peringkat negeri termasuk di Sabah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku pengurusi kepada gabungan parti-parti di dalam Kerajaan Perpaduan, bahawa asasnya ialah kolaborasi antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Itu asasnya. Perkara ini perlu diperkukuhkan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri-negeri. Dan inilah juga yang akan berlaku di Sabah. Beliau memberikan reaksinya susulan kenyataan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Muhtaradin, bahawa BN negeri itu bersedia untuk bergerak solo pada PRN akan datang. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Pembangunan Belia Bilangan 2 Palang 2024 dan pelancaran Pelan Pemerkasaan Sosio-Ekonomi Belia 2023 di bangunan Parlimen hari ini. Seorang penolong Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM didakwa di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas satu pertuduhan menyalahgunakan wang sitaan RM613,000. Azizun Muhammad didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Kesesaan atas kesalahan menyalahgunakan wang berkenaan berkaitan dengan Op Green iaitu operasi SPRM yang berjaya membongkar kes penipuan pendaftaran kenderaan diesel dalam sistem MySikap pada tahun 2019. Menerusi kenyataannya, ia berkata kesalahan berkenaan didakwa berlaku di antara 1 Jun 2020 sehingga 9 Februari 2024 di Cyberjaya, daerah Sepang, Selangor. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak kurang daripada 6 bulan dan tidak lebih daripada 5 tahun, dikenakan sebatan dan boleh juga dikenakan denda. SPRM jelasnya mengambil serius dan tidak berkompromi terhadap isu integriti dan etika kerja semua pegawainya. 3 lelaki tempatan dan 2 wanita warga Indonesia ditahan polis selepas serbuan yang dibuat menemukan pelbagai jenis dadah bernilai 2.3 juta ringgit di 2 lokasi sekitar Melaka Jumaat lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Zainul Samah berkata pihaknya turut merampas wang tunai berjumlah RM6,400 dipercayai hasil jualan dadah dan menyita 2 kenderaan dalam serbuan jam 3 pagi di sebuah kondominium di Melaka Raya dan sebuah bangunan di Jalan Merdeka. Jelas beliau, semua suspek berusia 21 hingga 37 tahun dipercayai aktif dalam sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah di Melaka sejak awal tahun ini. Dalam kenyataannya, beliau memaklumkan serbuan yang dilakukan telah menemui pelbagai jenis dadah termasuk 12,920 gram serbuk dipercayai ekstasi, 1,307 pil ekstasi dan 280 pil Erimin 5. Menurut Datuk Zainul, semua dadah yang dirampas dipercayai untuk pasaran tempatan dan boleh digunakan 68,240 penagih. Tambah beliau, ujian air kencing mendapati 3 daripada mereka positif dadah jenis ketamin dan benzo, namun semua mereka tiada rekod jenayah lampau. Jelasnya lagi, suspek direman sehingga 7 November ini dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang kaki tangan sebuah universiti awam dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keroh Melaka hari ini atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak tirinya 5 tahun lalu. Tertuduh berusia 39 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Azharul Orni Abdul Rahman.
Mengikut pendakwaan, tertuduh telah melakukan amang seksual fizikal dengan meraba kemaluan dan payudara seorang kanak-kanak perempuan berusia 16 tahun pada waktu kejadian. Kesalahan berkenaan dilakukan di sebuah rumah di Taman Seri Pertam, Air Tawar dalam daerah Jasin antara pukul 2 hingga 3 pagi pada antara 15 hingga 31 Disember 2019. Jika sabit kesalahan, dia boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan juga boleh dikenakan sebat mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Hakim kemudian membenarkan tertuduh dijamin RM9,000 dengan seorang penjamin warga negara dan pasport diserahkan ke mahkamah dan kes akan disebut semula 9 Disember ini. Sejumlah 11,435 saman telah dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan dalam Op Khas Motosikal 2024 sejak ia dilaksanakan pada 1 November lepas. Ketua Pengarahnya, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, daripada 31,851 jumlah motosikal yang diperiksa, 135 motosikal telah disita kerana gagal mematuhi peraturan mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau berkata menerusi operasi itu, kesalahan paling tinggi direkodkan adalah tiada lesen memandu iaitu 2,922 kes, diikuti tiada cukai jalan 2,290, tiada insurans 2,044, kesalahan teknikal 1,043 serta kesalahan nombor pendaftaran tidak mengikut spesifikasi 663 kes. Katanya angka berkenaan dijangka akan terus meningkat berikutan operasinya berterusan sehingga 31 Disember depan. Dalam pada itu, JPJ juga menegaskan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana penunggang atau pembonceng motosikal yang gagal mematuhi peraturan jalan raya seperti ditetapkan dari semasa ke semasa. Tambah beliau, operasi itu bertujuan mengurangkan kemalangan maut melibatkan motosikal yang menyumbang 70% daripada kes kemalangan maut dengan purata 1,908 kes sebulan. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung kes penganiayaan seekor kucing di sebuah flat yang membabitkan seorang warga emas di Ampang, Selangor. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian daripada seorang wanita warga Indonesia yang menyedari kejadian itu pada jam 10 pagi Jumaat lalu. Menurut beliau, kejadian disedari pengadu selepas terdengar bunyi kucing bising di luar rumah. Wanita yang juga merupakan jiran suspek melihat lelaki itu sedang memasukkan kucing berkenaan ke dalam jaring besar sebelum mengheret dari aras rumahnya hingga ke bawah flat. Katanya, lelaki itu dipercayai bertindak sedemikian kerana kucing itu selalu berak di hadapan rumahnya. Menurut Asisten Komisioner Muhammad Azam, beberapa penduduk cuba menasihatkan lelaki itu supaya melepaskan semula kucing yang ditangkap sehingga mencetuskan pertengkaran. Selepas didesak berkali-kali, warga emas itu akhirnya akur. Kes disiasat di bawah Seksyen 428 Kanun Keseksaan dan Seksyen 29(1)(e) Akta Kebajikan Haiwan atas dakwaan melakukan khianat terhadap haiwan serta di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk perkembangan berita terkini. Saya Arina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.